Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Azharuddin dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya Siti Nur Ain binti Azhar, pemegang kad matrik 1720832 Palang 1, akan membentangkan soalan nombor 7 iaitu bincangkan peranan Mahatma Gandhi dalam sejarah gerakan nasionalisme di India. Baiklah, saya akan terangkan kata kunci bagi soalan ini. Kata kunci yang pertama ialah peranan Mahatma Gandhi dan yang kedua ialah gerakan nasionalisme di India. Bagi struktur pembentangan saya pada hari ini, pada awalnya saya akan membentangkan pendahuluan. Pendahuluan saya akan menceritakan sedikit tentang biodata kehidupan Mahatma Gandhi dari segi pendidikan dan pekerjaannya. Seterusnya, bagi bahagian isi, saya akan memberikan 4 isi utama yang menunjukkan peranan yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India. Baiklah, bagi kesimpulan, saya akan merumuskan apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India sehingga menjadi seorang tokoh yang hebat. Baiklah semua, kita akan masuk kepada pendahuluan pembentangan. Bagi pendahuluan, Mahatma Gandhi, nama sebenar Mahatma Gandhi ialah Mohandas Karamchand Gandhi, dan beliau juga telah dilahirkan pada 2 Oktober 1869 dan dibesarkan di sebuah bandar yang bernama Basnia. Keluarga Mahatma Gandhi juga merupakan sebuah keluarga yang disegani oleh masyarakat walaupun keluarganya bukan berketurunan daripada Brahmin. Seterusnya, Gandhi telah mendapat pendidikan di sekolah Inggeris. Walau bagaimanapun, semasa beliau bersekolah menengah, beliau telah berkahwin awal di atas permintaan keluarganya semasa beliau berusia 13 tahun. Dia juga telah berjaya meneruskan pendidikannya di tahap yang lebih tinggi di England walaupun pada awalnya ditentang oleh keluarga. Selepas Mahatma Gandhi tamat daripada belajar, beliau telah berusaha mencari pekerjaan di India. Tetapi dalam situasi yang sukar untuk mendapat pekerjaan di sana, beliau telah menerima tawaran bekerja di Afrika. Beliau juga telah menetap di Afrika selama 20 tahun dan beliau juga telah berjaya membela nasib masyarakat India di Afrika kerana adanya dasar apartheid. 1914, Mahatma Gandhi telah pulang ke tanah airnya dan melakukan beberapa peranan bagi gerakan nasionalisme di India. Untuk pengetahuan semua, Mahatma Gandhi merupakan tokoh yang sangat hebat. Oleh itu, beliau telah berjaya mengeluarkan beberapa idea perjuangan. Sebagai contoh, yang pertama ialah idea Sayagara. Sayagara merupakan kuasa kebenaran. Yang kedua ialah Ahimsa. Ahimsa ialah konsep penentangan tetapi tidak menggunakan kekerasan. Kedua-dua fahaman ini adalah tindakan yang berkesan bagi menghadapi pihak British dan juga mampu tidak berlakunya penumpahan darah. Baiklah, bagi idea beliau yang ketiga ialah Swadesi. Swadesi merupakan mengajak masyarakat tempatan untuk hidup secara bersederhana dan juga mengutamakan barang buatan tempatan. Yang keempat ialah Hind Swaraj, iaitu pemerintahan sendiri. Dilihat di sini, Mahatma Gandhi ingin negaranya iaitu India merdeka tanpa dijajah oleh pihak luar seperti British. Baiklah, kita terus kepada isi yang pertama iaitu Mahatma Gandhi sebagai pemimpin dalam Kongres Kebangsaan India. Selepas kedatangan Gandhi di dalam KKI, beliau telah berjaya mengubah KKI daripada parti yang bersifat elit kepada parti yang mewakili semua golongan masyarakat. Beliau juga menekankan untuk KKI melakukan konsep penentangan dengan secara bersederhana dan lembut tanpa menggunakan kekerasan. Juga menyarankan kepada masyarakat untuk memboikot barangan luar negara khususnya dari England dan Eropah.
Beliau juga mengesyorkan masyarakat tempatan untuk mengamalkan Swadesi dengan mengutamakan barangan tempatan dan hidup secara bersederhana. Contoh, apabila masyarakat tempatan menggunakan konsep Swadesi, mereka akan menggunakan kain kapas dari India dan juga masuk ke sekolah-sekolah India. Oleh itu, pada tahun 1921, Mahatma Gandhi telah menyarankan gerakan Swadesi dilakukan. Oleh itu, kita dapat lihat di sini Mahatma Gandhi mengesyorkan masyarakat tempatan untuk memakai pakaian tradisi bagi menimbulkan kesan psikologi. Apa itu kesan psikologinya? Kesan psikologinya ialah masyarakat India mempunyai sifat penyatuan bagi menghadapi pihak British yang dikatakan mempunyai sikap diktator dan sebagai penjajah di India. Selain itu, Mahatma Gandhi juga telah berjaya mendesak KKI untuk memboikot pentadbiran British, termasuklah seperti mahkamah, barangan England dan juga bahasa Inggeris. Pergi kepada isi yang kedua, iaitu Mahatma Gandhi menentang Akta Rowlatt. Akta Rowlatt ini telah diluluskan pada tahun 1919 oleh pihak British. Apa itu Akta Rowlatt? Akta Rowlatt ialah pihak pemerintah dibenarkan untuk memenjarakan atau menahan sesuatu pihak yang disyaki terlibat dengan aktiviti yang tidak dibenarkan oleh kerajaan dan juga tanpa dibicarakan di mahkamah. Walau bagaimanapun, akta ini tidak dipersetujui oleh Mahatma Gandhi kerana beliau menganggap akta ini merupakan satu pelanggaran hak asasi manusia dan mampu memberi kesan yang buruk kepada pemimpin-pemimpin politik di India dan juga gerakan nasionalisme. Pada bulan Mac 1919, Mahatma Gandhi telah memulakan satu penentangan terhadap akta ini dengan menggunakan konsep Syed Hara. Kaedah ini telah mendapat sokongan daripada masyarakat, khususnya masyarakat golongan bawahan dan juga masyarakat yang berfikiran sederhana. Tetapi ada juga yang menolak, sebagai contoh pihak revolusioner. 6 April 1919, Mahatma Gandhi telah mengumumkan Hari Berkabung Syed Hara. Selain itu, beliau juga telah mencadangkan untuk melakukan hartal ataupun penutupan semua permis perniagaan, dan beliau juga menyarankan untuk masyarakat berpuasa dan berkumpul bagi menunjukkan penentangan kepada pihak British. Usaha yang telah dilakukan oleh Gandhi ini telah mendapat sambutan di beberapa tempat seperti di Bombay. Walau bagaimanapun, ada juga tempat yang tidak mendapat sambutan kerana dikuasai oleh pihak revolusioner, seperti di Bengal dan Madras. Seterusnya, di Delhi dan Punjab telah berlakunya pertempuran sengit bagi membantah Akta Rowlatt ini. Akhirnya, berlakunya peristiwa pembunuhan beramai-ramai di Amritsar pada 13 April 1919. Dengan wujudnya peristiwa pembunuhan beramai-ramai itu, Mahatma Gandhi juga telah menghentikan Satyagraha dan beliau juga telah ditahan kerana isu penentangan tersebut. Maka usahanya dalam Akta Rowlatt ini adalah gagal. Di isi yang ketiga, Mahatma Gandhi telah menjalinkan hubungan di antara masyarakat Hindu dan masyarakat Islam. Gandhi merupakan seorang yang berfikiran terbuka dan juga tidak mengamalkan isu perkauman. Dilihat sebagai seorang yang prihatin dan juga menghormati masyarakat Islam. Disebabkan sifat beliau, masyarakat Islam mula memberikan perhatian kepada beliau. Sebagai contoh, semasa gerakan khilafat pada Mac 1919, Gandhi telah berjaya mendapat sokongan melalui peristiwa tersebut.
Hal ini berlaku kerana beliau telah mendesak pihak kerajaan untuk membebaskan dua orang pemimpin masyarakat Islam, iaitu Maulana Syahkat Ali dan Muhammad Ali. Selain itu, hubungan di antara dua pihak ini juga dapat dilihat apabila Mahatma Gandhi telah menjalinkan hubungan baik dengan ketua khalifat, iaitu Maulana Abdul Bari, memudahkan sayembara dilakukan tanpa berlakunya sebarang kekerasan. Ini dapat dilihat dengan kesepakatan antara masyarakat Hindu dan masyarakat Islam bagi menentang pihak British di India. Selain itu, sebagai contoh hubungan baik ini dapat dilihat apabila masyarakat Islam tidak menyembelih lembu bagi menghormati masyarakat Hindu. Seterusnya kita beralih kepada isi yang keempat, iaitu Mahatma Gandhi berperanan sebagai pejuang sosial. Mahatma Gandhi juga dikenali sebagai seorang yang membela nasib golongan kelas bawahan seperti golongan luar kasta. Golongan luar kasta juga dikenali sebagai harijan. Golongan ini dikatakan sebagai golongan yang tidak boleh disentuh oleh masyarakat dan mereka juga ditugaskan untuk melakukan tugasan yang berat dan juga kotor. Gandhi juga berpendapat sistem kasta merupakan satu kelemahan yang berada di dalam masyarakat Hindu. Beliau juga menyokong idea kedudukan sama rata dalam lapisan masyarakat. Sebagai usaha Gandhi, dilihat di sini, Gandhi telah membina satu perkampungan tanpa menggunakan konsep kasta. Apabila Gandhi berjaya membela golongan bawahan, beliau dengan mudah mendapat sokongan. Kita dapat lihat di sini melalui perarakan garam. Perarakan garam yang telah dilakukan oleh Gandhi telah mendapat sokongan daripada masyarakat dan perarakan ini dijalankan kerana tidak berpuas hati dengan pihak British yang mengenakan cukai yang membebankan kepada rakyat. Baiklah, kita akan teruskan dengan kesimpulan. Bagi kesimpulan, kita dapat lihat di sini, Mahatma Gandhi merupakan seorang tokoh yang sangat penting dalam gerakan nasionalisme di India. Hal ini kerana beliau telah berjaya membawa idea-idea perjuangan dalam menghadapi kekuasaan British di India. Idea perjuangan yang dibawa oleh Mahatma Gandhi juga lebih bersifat aman dan dapat mengelakkan sebarang pertumpahan darah berlaku. Kita dapat lihat juga di sini usaha-usaha yang dijalankan oleh Mahatma Gandhi telah membuahkan hasil. Sebagai contoh, keadilan bagi golongan luar kasta. Oleh itu, wajarlah Mahatma Gandhi dikenali sebagai tokoh nasionalisme yang unggul.